Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Ini adalah video pembentangan pengurusan dan analitik data kumpulan 2. Ahli kumpulan 2: Yashawini Priya anak perempuan Rawi Chandran, Syahirah binti Abdul Rashid, Nurfatin Nabila binti Muhammad Ali, Akilah binti Mokhtar. Kami memilih tajuk bilangan kes penyakit tuberkulosis tahunan mengikut negeri, jantina dan etnik bagi tahun 2015 hingga tahun 2017. Objektif analisis data. Pertama, mengkaji bilangan kes jangkitan penyakit tuberkulosis dalam kalangan masyarakat mengikut negeri, jantina dan etnik di Malaysia dari tahun 2015 hingga 2017. Kedua, mengkaji corak peningkatan kes penyakit tuberkulosis di setiap negeri dari tahun 2015 hingga 2017. Sumber data dan jenis data. Kami telah memilih data mentah kategori sekunder, iaitu data yang telah direkodkan dan dihasilkan oleh pihak lain. Kami memilih data daripada Portal Data Terbuka Malaysia 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia di bawah kluster kesihatan. Data sekunder yang digunakan dikelaskan sebagai data berstruktur, iaitu data diskrit berangka. Jenis data ini mempunyai organisasi yang paling teratur dan dipersembahkan dalam bentuk jadual dengan lajur dan baris. Data berstruktur juga merupakan bentuk data yang paling mudah dan hampir siap untuk dianalisis. Memandangkan data ini merupakan data diskrit kategori nominal yang hanya mengambil nilai integer dan tidak mempunyai julukan, ia merupakan bentuk data yang paling mudah difahami dan dianalisis. Jadual 1. Gabungan set data kes penyakit tuberkulosis berdasarkan negeri pada tahun 2015, 2016, 2017. Jadual 2 adalah gabungan set data kes penyakit tuberkulosis mengikut jantina pada tahun 2015, 2016 dan 2017. Jadual 3. Gabungan set data kes penyakit tuberkulosis berdasarkan etnik pada tahun 2015, 2016 dan 2017. Metodologi analisis data. Penyediaan dan analisis data adalah menggunakan perisian Microsoft Excel dan Data Studio. Analisis deskriptif akan dilakukan menggunakan dua kaedah, iaitu analisis deskriptif berangka dan analisis deskriptif bergraf. Maklumat-maklumat penting termasuk sukatan memusat, sukatan serakan serta taburan data dapat diperolehi menerusi graf yang bersesuaian. Dalam kajian ini, analisis deskriptif yang digunakan adalah analisis asas seperti mengukur sukatan memusat, mengukur serakan dan mempiawaikan data. Tujuan adalah untuk meringkaskan data dengan menggunakan hanya satu nilai yang boleh menggambarkan saiz, ciri di tengah dan pusat lokasi. Sukatan memusat adalah sukatan purata yang merujuk kepada beberapa sukatan kecenderungan. Bagi objektif pertama, MIN akan menggambarkan purata jumlah kes penyakit tuberkulosis berdasarkan negeri dan etnik, manakala sisian piawai dapat menunjukkan taburan corak peningkatan dan penurunan kadar kes penyakit tuberkulosis mengikut negeri dan etnik. Nilai peratusan juga akan dikira dan digunakan untuk menggambarkan perbezaan peratusan antara jantina bagi bilangan kes penyakit tuberkulosis. Bagi objektif kedua, kaedah hasil tambah data akan digunakan bagi mengetahui hasil jumlah kumulatif data. Tujuan adalah untuk melihat corak dan pola peningkatan dan perbandingan jumlah kes tuberkulosis yang tertinggi dan terendah sepanjang 3 tahun. Analisis deskriptif bergraf adalah untuk meringkaskan data kepada kaedah bentuk visual. Ianya disusun dalam bentuk jadual sebelum memvisualisasikan dengan menggraf pada beberapa jenis. Objektif pertama, carta bar dan carta pie digunakan. Bagi objektif kedua, analisis bergraf yang digunakan adalah graf garis. Hasil analisis data. Jadual 1.1 adalah statistik min dan sisian piawai bilangan kes penyakit tuberkulosis mengikut negeri. Sabah menunjukkan min dan sisian piawai yang paling tinggi dan yang paling rendah adalah wilayah Persekutuan Labuan. Raja 1.1 adalah graf bar berkomponen min dan sisian piawai kes penyakit tuberkulosis mengikut negeri. Jadual 1.1.2 menunjukkan data yang telah dikumpulkan bilangan peratusan penyakit tuberkulosis sepanjang tahun 2015 hingga 2017 yang terbahagi kepada lelaki dan perempuan. Dari 2015 hingga 2017, purata peratusan lelaki adalah lebih banyak berbanding perempuan, iaitu 64.31%, dan purata peratusan perempuan adalah lebih sedikit. Hal ini menunjukkan bahawa lelaki yang menghidapi kes penyakit tuberkulosis adalah tertinggi sepanjang 3 tahun di Malaysia. Berdasarkan data dalam Raja 1.1.2.1, hasil analisis peratusan kes penyakit tuberkulosis bagi jantina menunjukkan bahawa peratusan lelaki mencatatkan peratusan yang lebih tinggi, iaitu 58.7% dengan jumlah sebanyak 48,961 dari tahun 2015 hingga 2017. Peratusan bagi perempuan mencatatkan peratusan yang terendah, iaitu sebanyak 41.3%. Raja 1.1.2.2 menunjukkan perbandingan kadar peratusan kes penyakit tuberkulosis mengikut jantina di Malaysia. Pada tahun 2015, peratusan bagi perempuan adalah lebih tinggi sedikit berbanding peratusan lelaki. Manakala peratusan lelaki adalah sebanyak 64.12%
Namun begitu, peratusan bagi perempuan telah menurun mendadak pada tahun 2016. Peratusan bagi lelaki kekal meningkat pada tahun 2016. Pada 2017, kedua peratusan kes penyakit tuberkulosis bagi lelaki dan perempuan mempunyai penurunan sedikit sebanyak 64.02% dan 35.2%. Jadual 1.3 adalah statistik min dan sisian piawai bilangan kes penyakit tuberkulosis mengikut etnik. Melayu mencatatkan min dan sisian piawai yang paling tinggi. Raja 1.3 adalah carta bar bilangan min dan sisian piawai kes penyakit tuberkulosis mengikut etnik. Poster. Ini adalah poster kumpulan kami rumusan daripada hasil analisis data berdasarkan objektif kajian. Bagi objektif pertama, carta bar digunakan untuk mengkaji bilangan kes mengikut negeri. Sabah menunjukkan min dan sisian piawai yang tertinggi dan bilangan yang terendah adalah wilayah Persekutuan Labuan. Berdasarkan carta bar bilangan kes mengikut etnik, Melayu menunjukkan min dan sisian piawai yang paling tinggi. Dan bagi melihat peratusan kes mengikut jantina, carta pai dan carta palang digunakan. Lelaki mempunyai peratusan tertinggi berbanding perempuan bagi kes penyakit tuberkulosis. Bagi objektif kedua, graf garis digunakan bagi mengkaji corak peningkatan kes tuberkulosis di setiap negeri. Graf garis menunjukkan tren yang meningkat daripada 31.82 pada tahun 2015 ke 33.81 pada 2016 dan 34.37 bagi tahun 2017. Di sebalik tabir, kami menggunakan aplikasi Microsoft Teams dan WhatsApp untuk perbincangan bagi tugasan ini. Paparan menunjukkan perbincangan dan pertemuan bersama pensyarah. Tangkap layar yang dipaparkan adalah perbincangan bersama ahli kumpulan. Sekian daripada kami. Terima kasih.